المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan mendengar kisah sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nahnu fi sanati tsaniyati lil hijrah. Kita sekarang berada pada tahun 2 Hijri. Wa madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamuju ba'daha yawma idzin fi ba'din isti'dadan li Badrin. Dan keadaan kota Madinah ketika itu agak orang panggil apa? Meriah, agak kecoh dengan sebab persiapan para sahabat untuk berperang di Badar ataupun untuk bertolak ke Badar yang sahabat sendiri tak sangka bakal berlaku peperangan di Badar. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulki an-nazaratil akhirati ala awwal jaishin. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membuat persiapan terakhir, kan, lihat keadaan tentera mujahidin yataharraku tahta qiyadatihi lil jihad, yang bakal bergerak berjuang berjihad
di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kali pertama. Jadi perang Badar ni perang yang pertama dan juga kali pertama di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah panji-panji Islam. Wa tathbiti kalimatihi fil ard, untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi. Tengah-tengah Nabi cek saf para sahabat yang nak pergi berjuang berjihad ni tuan-tuan, tiba-tiba muncul seorang budak. Wa huna aqbala ala sufuf ghulamun saghir. Tiba-tiba muncul seorang budak menyelit masuk dalam saf para mujahidin. Lam yutimma 13 min umrih. Yang umur budak ni tak sampai lagi 13 tahun. Yatawahaj zaka'an wa fitnatan. Sekali tengok budak ni, nampak orang budaknya cerdik, pandai budak ni. Wa fi yadihi sayfun yusawihi fi tul aw yazidu anhu qalilan. Bersama dengan budak ni ada sebilah pedang. Bila ditegakkan pedang ni, dipacak pedang ni tuan-tuan, pedang tu lagi tinggi daripada dia. Maknanya budak kecil lah, 13 tahun tak sampai. Pedang panjang Syekh, bukan parang kontut. Ni pedang perang kau tahu. Bila dipacak pedang tu, tinggi pedang tu pada dia. Wadana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu budak kecil ni menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ju'iltu fidaka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku menjadikan diriku sebagai galang ganti untuk engkau. Mana aku sanggup berkorban, aku sanggup mati kerana engkau ya Rasulullah. Izan li an akuna ma'ak wa ujahid a'da Allah tahta rayatik. Ya Rasulullah, izinkan aku berjuang berjihad bersama dengan kau, dan aku berada di bawah panji yang kau bawa ya Rasulullah. Budak umur tak sampai 13 tahun nak pergi perang. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazrata sururin wa i'jab. Nabi tengok je budak ni dalam keadaan Nabi rasa seronok dan berasa takjub dengan sebab keberanian budak kecil ni. Wa rabbata ala katifi bi rifqin wa wuddin wa tayyaba khatirahu wa sarafahu li sighari sinnihi. Nabi pergi kat budak ni, boboy bukan boboy lah kan, dek, umur berapa tahun ni? Kita dah besar, ya ke? Maikat ada maikat, contohlah ya, tak ada lagi. Maikat tak ada lagi, nak pergi perang macam mana? Balik Nabi suruh dia balik. Alamak, sebab umur tak cukup, tak lagi perang. Budak ni sedih sangat. Nabi tak izinkan perang dengan sebab umur masih kecil, tak sampai 15 tahun lagi. Adal ghulamu saghir yujarjiru sayfahu 'ala al-ard aswana hazinan. Lalu budak ni tuan-tuan keluar daripada saf dalam keadaan penuh kesedihan. Dia seret pedang dia. Tadi dia tegakkan pedang, cacak pedang, semangat nak pergi perang. Tiba-tiba Nabi suruh balik. Sedih dia. Kan macam mana budak-budak kau tengok main polis sentry contohlah, main apa-apa kan. Atau kena bully ke, boring, muka balik rumah, muka welfare. Sekarang mana ada main polis sentry bang oi? Dulu zaman kita je. Budak sekarang main gadget-gadget je. Kan zaman kita main konda-konde, main baling slipper. Lagi apa? Main galah panjang. Polis sentry one tu jaga, polis mati FRU jaga. Lagi menyok-nyorok kan. Budak zaman sekarang tak main benda tu, bid'ah semua tu. Dia main yang lagi bid'ah tuan. Jadi budak ni sedih. Nabi tak bagi pergi perang. Li'annahu hurima min syarafi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ghazwatin yaghzuha. Dulu masa kecil-kecil kita main guli kan. Lepas tu kalau aku dulu duduk kuang dulu kan hutan, main combat boh. Budak zaman sekarang ada main combat, mana ada kan. Dulu jadi bersamaan, sekarang beli tu askar kecil tu susun dekat rumah. Dah hutan dah tak ada. Kita dulu belakang semak rumah abah tu menyerap dia biawak bersepah lagi. Jadi budak ni sedih
dengan sebab tak dapat bersama dengan para mujahidin berjuang berjihad fi sabilillah. Wa'adat min wara'ihi ummuhu An-Nawar bintu Malik wa hiya la taqilu anhu asan wa huznan. Budak ni dipimpin oleh ibunya bernama Nawar bintu Malik. Mak dia pun sama sedih juga. Sebab apa? Anak dia tak terpilih untuk berjuang berjihad fi sabilillah. Faqad kanat tatamanna an taktahil 'ainaha bi ru'yati ghulamiha. Mak ni nak sangat melihat dengan mata kepalanya bahawasanya anak ini terpilih bersama para mujahidin berjuang berjihad fi sabilillah. Wa kana ta'mul fi ayahtalla al-makanata allati kana min al-muntazar ay yahdha biha abuhu lada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law annahu dhalla ala khairil hayat. Dan ibu ni berharap sangat kalaulah anak ini boleh menggantikan tempat bapaknya kalaulah bapaknya masih hidup lagi. Maknanya bapak dia dah meninggal dunia. Jadi mak ataupun perempuan janda ni hantar anak dia yang kecil dengan harapan anak ni boleh gantikan bapaknya untuk berjuang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik. Lakin al-ghulam al-ansari hina wajada annahu akhfaqa fi an yahdha bi taqarrub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-majal li sighari sinnihi. Budak kecil ni tuan-tuan, apabila dia tidak berjaya untuk mendapatkan kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jihad ini dengan sebab umur yang masih kecil, dia cari peluang yang lain yang boleh juga dia merapatkan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ada kena mengena dengan umur. Maknanya kalau umur kecil pun, tapi kalau kau ada kelebihan tertentu, kau boleh rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalikal majal huwa majalul ilmi wal hifz. Tidak lain dan tak bukan bidang yang tidak ada kena mengena dengan umur, ialah bidang ilmu dan menghafal. Fa zakara al-ghulam al-fikrata li ummihi. Maka budak ni tuan-tuan jumpa mak dia, kata, ibu, saya rasa saya masih ada lagi peluang untuk rapat dengan Nabi SAW melalui dua cara. Saya akan belajar rajin-rajin, saya akan menghafal sebanyak yang mungkin daripada surah-surah Al-Quran untuk saya rapat dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun seronok tuan-tuan, anak ni nak menghafal Al-Quran. Tak payah disuruh, tak payah dirotan, tak payah dicubit, reti dia pergi mengaji. Hadathatin Nawaru rijalan min qaumihim bi raghbatil ghulam. Mak dia cari dekat Madinah orang-orang yang alim di kalangan para sahabat Nabi untuk diajarkan kepada budak ni Al-Quran. Lalu dia pun belajar Al-Quran tuan-tuan. Setelah lama belajar menghafal, ini cerita dah habis perang Badar lah ni. Satu hari para sahabat bawa budak kecil ni, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, lalu mereka berkata apa? Ya Nabi Allah, hadza ibnuna Zaid bin Thabit yahfazu 17 suratan min kitabillah yatluha sahihatan kama unzilat ala qalbik. Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, ini anak kami Zaid bin Thabit baru saja selesai menghafal 17 suratan, 17 surah daripada Al-Quran, dan kau dengarlah bacaannya ya Rasulullah, dia akan baca kepada engkau sebagaimana wahyu diturunkan kepada engkau ya Rasulullah. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ghulam Zaid bin Thabit ba'dan mimma yahfaz. Nabi kata, silakan, aku nak dengar. Budak ni pun baca tuan-tuan Al-Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasurra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh wajadahu fawqa ma wasafuh. Nabi bila dengar bacaan budak ni, Nabi seronok sangat. Nabi tak sangka budak kecil ni menguasai Al-Quran, segi makhrajnya, tajwidnya bahasa kita, segi murattalnya, kemas bacaan budak ni. Seronok Nabi. Wazadahu sururan bihi itqanahu lil kitabah. Okey tuan-tuan, jadi kita ni orang Melayu ni
Bolehlah Allah Ta'ala bagi lidah kita ni boleh baca Al-Quran. Kan nak banding dengan bangsa-bangsa yang lain mungkin agak susah. Melayu ni lidahnya Allah Ta'ala bagi, cakap orang putih pun boleh, cakap Arab pun boleh, cakap apa-apa je lah, lidah ni mudah. Tapi kalau kau dengar orang Cina baca Quran, lain macam bunyi dia tuan-tuan. Macam nak perambat jin pun ada kan? Macam baca jampi pun ada. Orang India ke apa ke, alhamdulillah. Contoh macam baru-baru ni kan bila Syekh Quraim datang ke Malaysia, ramailah budak kita ni yang nak tasmi' Al-Quran dengan Syekh Quraim. Ialah kadang-kadang budak kita ni nak tasmi' satu, tapi nak sanad. Nak sanad kadang-kadang budak kita ni, Allahu a'lam lah, saya nak cakap pun saya bukan bagus sangat kan. Benda nak sanad Al-Quran ni tuan-tuan, dia kena baca khatmah kamilah, kena khatam di hadapan syekh tu, barulah boleh kita dapat sanad daripada dia. Tapi kalau kita baca celup nak sanad, tak payahlah. Jadi aksesori je, jadi perhiasan je sanad tu. Biar kita baca khatmah kamilah, khatam sekhatam-khatamnya. Kalau setakat nak dapat sanad suratul Fatihah, okey, itu tak ada masalah. Kan kau tengok bacaan dia macam mana, kau ambil daripada makhraj dia macam mana, dapatlah kita sanad surah Al-Fatihah. Tapi nak dapat sanad yang sempurna, tu makan tahun tuan-tuan. Kecuali ada beberapa kes sahaja yang Syekh Quraim rajih ni beri kepercayaan yang budak ni memang boleh baca, menguasai, dan Syekh wasiatkan dia mengajar Al-Quran. Antaranya tuan-tuan, salah seorang budak tu malam tadi bawa keluar dekat Radio Aikim, budak perempuan nama Farihah binti Zulkifli, anak kepada Presiden Muslim Care Malaysia. Muslim Care lah yang aku join tu. Anak dia menghafal Quran 30 juzuk. Jadi masa Syekh Quraim datang, anak kata ke Haji Zul tu, Ji, Syekh Quraim datang ni peluang anak Haji nak tasmi', manalah tahu Syekh bagi sanad, manalah tahu kan. Sebab anak Haji Zul ni tuan-tuan juara kebangsaan Malaysia, Brunei, dia pegang Melaka. Tu anak kata, cubalah, mana tahu. Jumpa Syekh Quraim Ar-Rajih. Syekh Quraim tebuk beberapa surah-surah Al-Quran. Baca surah ni, baca surah ni, baca surah ni. Anak kata tak banyak Syekh Quraim dalam 6 surah ditebuknya. 6 jawab Melaka tuan-tuan. Syekh Quraim kata apa? Kau belajar Quran kat mana? Budak tu ceritalah belajar kat mana kan. Syekh Quraim kata apa? Aku izinkan kau mengajar Al-Quran dengan bagaimana yang kau baca pada hari ini. Terus dapat sanad tuan-tuan. Kawan saya budak Syria, dia kata, aku ni lama dah, orang kata apa, follow Syekh Quraim bagi sanad, tak jumpa lagi budak macam dia ni, yang dapat keistimewaan, diberi kepercayaan segi makhrajnya, segi tajwidnya, segi talaqahnya, diberikan kepercayaan untuk mengajar Al-Quran. Ini kelebihan yang Allah bagi pada dia. Jenis budak yang sentiasa baca Quran. Baca Quran mengulang. Yang macam tu kalau hantaran 15,000 pun tak apa tuan-tuan. Kan? Aku nak khabar yang tu je. Kalau hantaran 20,000 pun tak apa. Ini yang tahulah cap ayam macam mana kan. Nak hantaran mahal-mahal, lepas tu mula bertumbuk dekat masjid, poyo betul lah orang Melayu ni. Ini masalah problem. Tapi insya-Allah rasanya hantaran tu tak mahal kot. Tapi yang nak buat menantu tu bukan cap-cap ayam juga, kena 30 juzuk juga. Kau jangan main-main. Sekarang bini tasmi' lelaki menggagau nak menjawab. Tuan-tuan, orang kata kalau pesen-pesen macam tu harga mahal lah, kita kata munasabah. Ini Quran baca bersepah, bunyi Jawa, syiratal laji, nak bagi 15,000, apa dah lah kau. Contoh, aku tak kata siapa-siapa ni, contoh. Ala kulli hal, Quran ini kena dibaca sokmo, kata. Bukan malam Jumaat baru nak baca Yasin, tak. Baca Quran, ya. Insya-Allah Al-Quran ini menjadi
wirid dalam kehidupan kita. Baca Quran ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap pagi baca Quran. Maka Nabi SAW seronok tengok Zaid bin Thabit menguasai Al-Quran. Di waktu yang sama budak ni itqan fil kitabah. Dia pandai menulis. Sebab tuan-tuan zaman dulu susah kan nak cari apa benda tu, macam bukan whiteboard lah, nak cari papan hitam pun susah, nak cari pensel ke pen pun susah. Jadi orang dulu panggil apa, nak belajar baca menulis tak penting lah, yang penting pandai mengira. Sebab dia orang tu bisnes kan, bisnes kepala orang. Baca tak penting, buta huruf tak kisah, yang penting gitu tuan-tuan. Arwah nenek saya buta huruf, walaupun duduk dekat Datuk Keramat KL, tapi dia buta huruf. Dia orang lama kan, geng-geng veteran ni, memang tak reti. Anak pun tak faham macam mana dia baca Yasin. Dia boleh baca Yasin, mungkin dia hafal ke macam mana, Allahualam. Meninggallah arwah. Jadi zaman ni susah tau nak jumpa orang yang pandai baca, pandai menulis. Ditadikan Allah, Zaid bin Thabit ni antara budak yang pandai membaca dan menulis. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka Nabi kata ke dia, ya Zaid, ta'allam bi kitabatil yahud. Zaid, bermula pada hari ini aku nak engkau belajar bahasa Yahudi. Fa inni la amanuhum ala ma aqul. Sebab aku tak percaya dengan Yahudi ni. Kalau dia cakap dengan Nabi ke, dia tulis surat ke Nabi ke, nanti adalah dia tipu aku. Nabi kata aku tak percaya dengan Yahudi. Kau belajar. Maka apa kata Zaid bin Thabit? Labbaika ya Rasulullah. Saya akan sahut seruan kau ya Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak silap saya ada hadis kata, man arafa lughata qaumin amina min makrihim. Sesiapa yang menguasai bahasa sesuatu bangsa, dia akan terselamat daripada tipu daya mereka. Kita kalau tahu bahasa orang tu, kita tahu ada kutuk kita ke dia mengata kita. Contohlah kan, kita kahwin orang Jawa, contoh. Kumpul dengan keluarga Jawa, dia cakap Jawa. Contohlah. Ngorak ngompol dengan ceret. Kita sengih tak tahu pada dia ngutuk kita. Kan? Itu kalau kahwin dengan Jawa, kalau kahwin dengan Banjar sama juga. Dia cakap bahasa Banjar dia. Ni ikan ni bungol lagi apa? Apa ni, gorengan aja jangan dia tahu ni dia. Tu Banjar pula macam tu. Kita kata datang apa pula goreng-goreng, dia nak belanja apa ni kot, pisang goreng. Kalau tak kau pisang goreng. Gorengan tu kuat tidur kau tu tak? Tu nak kapornya. Jadi kalau kita tak faham bahasa dia orang, pening. Jadi kena faham bahasa orang ni. Sebab tu masa anak pergi Syria, masa malam kita masuk Syria tu, satu van semua tidur belaka. Aku seorang tak boleh tidur. Pasal apa aku tak tidur? Pasal walkie-talkie tu tak berhenti berbunyi, bercakap walkie-talkie. Duk ceritalah. Kan ada orang serang kawasan ni, ada orang, kita nak tidur pun tak boleh. Dia orang tak faham tidur belaka. Syahid belaka dalam kita. Kita tak mau dah dengar ni. Terkini. Kan? Ada cerita saya baca lama tuan-tuan. Driver taksi. Dia ambil penumpang orang India, 2 orang naik taksi dia. Naik bawa taksi, dengar India tu cakap. Dia ni orang Melayu, tapi kan dia kan kawan ramai-ramai. Dia kan ada driver-driver lain yang India tu kan, dia belajar cakap India. Jadi hamba Allah belakang India ni cakap bahasa dia. Cakap apa tahu? Malam ni kita akan bunuh driver taksi ni, kita rompak duit dia. Amar ke cadu kau dia wadah pe. Contohlah tuan-tuan. Mamat dia kata, sudah mampus aku. Berpeluh-peluh kau buat taksi. Member tu dah nak pau dah. Tapi mujur dia faham bahasa hamba Allah tu. Kan? Dia pun bawa kereta slow-slow. Dia berhenti depan depan betul-betul balai polis tuan-tuan. Dia berhenti depan balai polis. Dia keluar bersepah, mamat tu lari. Tu mujur kau faham bahasa dia. Kalau kau tak faham, kau nak kata apa? Jadi penting kita ni reti bahasa bangsa asing. Paling-paling tidak bahasa Arab ke, bahasa orang putih ke, kalau ialah bahasa-bahasa yang lain kan. Okeylah. Maka Nabi kata labbaik. Nabi kata Zaid, belajar bahasa Yahudi. Yahudi ni kaum yang tak boleh dipercayai. Wa akabba min tawhi 'ala al-ibriyati hatta hadaqaha fi waqtin yasir. Masa tu juga tuan-tuan, Zaid bin Thabit belajar bahasa
Ibriyah. Ibriyah bahasa Yahudi. Dan dengan berkat galakan Nabi SAW, dia menguasai sekejap saja bahasa Ibriyah. Wa ja'ala yaktubuha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayaktuba lil yahud. Maka dia ni menjadi juru tulis Nabi. Kalau Nabi nak tulis surat kepada bangsa Yahudi, Nabi akan panggil Zaid ta'alahun. Dia akan tulis surat untuk Nabi, tu dia hantar kepada puak-puak Yahudi. Wa yaqra'uha lahu idza hum katabu ilaihi, dan dia akan membaca surat yang Yahudi hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ta'allama suryaniyata bi amrin minhu alaihi salam kama ta'allama al-ibriyah. Dan kemudian dia belajar pula bahasa yang kedua, bahasa Suryaniyah. Suryaniyah bahasa Syria yang lama, bahasa tua. Yang kalau tuan-tuan tengok dia punya tulisan tu macam objek-objek, rumus-rumus, tanda-tanda macam tu je. Macam bahasa makhluk asing lah bahasanya. Bahasa Suryaniyah ataupun Siryaniyah. Dia menguasai bahasa ni. Sebab zaman ni Rom menguasai belah-belah Syam, dia guna bahasa tu tuan-tuan. Saya teringat masa dulu belajar kat Syria dulu, kita dah masuk satu gereja. Jadi jumpalah padri dalam gereja tu. Jadi anak kata, engkau ni pandai cakap bahasa Syrianiyah. Hal ta'lam Syrianiyah? Padri kata, naam lah kan. Aku menguasai lah, boleh lah kan. Sebab Syrianiyah ni bahasa, kalau tak silap saya, yang diturunkan kitab Injil. Injil diturunkan pakai Syrianiyah. Taurat diturunkan dengan bahasa Ibriyah. Ya. Dia kata aku faham. Lepas dia kata cuba kau ajar sikit macam mana bahasa Syrianiyah. Dia pun sebutlah tuan-tuannya beberapa perkataan. Kita orang ni tak tahu apa benda, ikut je lah. Dia sebut, kita pun sebut. Dia sebut, kita pun sebut. Saya pun tak ingat dah, lama dah ni. Masa mula belajar Syria mungkin tahun 93, tahun 4 gitu. Lepas tu dah habis sebut, dia ulang-ulang kan. Kita tak tahu makna apa. Kau dah nak kata, engkau ni duk ikut, kau dah tanya makna ke belum? Alamak, lupa pula nak tanya makna. Tanyalah ke padri tu makna apa. Dia kata apa tahu? Oh, makna dia Isa anak Tuhan. Celaka sungguh menatang bewok ni. Makna dia perkenakan kita tuan-tuan. Kita duk ulang-ulang. Kalau tak tanya benda tu, kita duk ajar ke orang lain, tak syirik jahanam akidah kita. Sampai macam tu jadi tuan-tuan, apa-apa hal pun kena menguasai bahasa, kurang-kurang kalau kita nak pergi ke tempat orang ni. Fa asbaha al-fata Zaid bin Thabit tarjumani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak pada hari itu Zaid bin Thabit dilantik secara rasmi menjadi tarjuman, penterjemah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu kemuliaan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Saya ni taklah reti sangat tuan-tuan, cak-cak ayam je. Tapi ialah rezeki kan, rezeki Allah Taala bagi. Kita pun dalam keadaan belajar tak pernah pandai ni, ditadikan Allah sempatlah jadi penterjemah kepada beberapa orang alim ulama. Kalau dulu isteri kepada siapa nama? Syahid Abdul Aziz Rantisi. Korang kenal ke tidak siapa tu? Sabar je lah. Syahid Abdul Aziz Rantisi yang menggantikan Syekh Ahmad Yasin yang syahid kena bom hancur berkecai kan. Bila Syekh Ahmad Yasin syahid, digantikan siapa? Abdul Aziz Rantisi. Maka bini dia datang tuan-tuan, berceramah dekat masjid negeri. Bini dia ceramah, nak meletup mikrofon goto, smackdown berdengkung punya, tak bagi can. Semangat. Jadi saya sempat jadi penterjemah bagi dia. Lepas tu Syekh Muhammad Mahmud Siam, bekas Imam Masjid Al-Aqsa tahun 80-an. Dia datang, saya penterjemah juga. Lepas tu ketua Parti Islam Uzbekistan, aku tak ingat nama benda lah kan. Lepas tu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang saya belajar kitab dia masa saya kecil-kecil kat Syria dulu. Saya belajar kitab dia. Dalam hati saya kata apa? Hidup lagi ke tidak pengarang ni? Kita rasa dia dah meninggal dah. Rupa-rupanya kita belajar kitab tu tahun 90-an tu kan. Jumpa dia 2012 jumpa dia datang ke Malaysia. Allah Ta'ala takdirkan jadi penterjemah pada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni.
Kan? Lepas tu jadi penterjemah kepada Syekh Muhammad Quraim Rajih. Sampai Syekh Quraim tu kata, aku lain kali datang Malaysia, aku tak nak orang lain terjemah, aku nak engkau terjemah. Sampai macam tu. Aku pun terima kasihlah banyak-banyak kan. Bukan apa tuan-tuan, nak khabar pentinglah bahasa ni. Ada juga orang tanya, apa rahsia kita boleh bahasa Arab ni? Nak kata rahsia tak ada. Saya ceritalah sikit tuan-tuan yang pasal bahasa Arab ni. Saya masa kat Syria dulu suka tengok cerita kartun. Tengok pelik tu, cerita kartun. Kau pergi Syria mengaji ke tengok kartun? Mengajilah, tengok kartun. Saya pula memang suka kartun pun. Daripada kecil sampai sekarang aku suka tengok kartun. Sekarang dah kurang lah sikit. Lukis kartun nombor 1. Kau bagi aku pen, bagi aku kertas, aku draw cantik baik punya tuan-tuan. Jadi minat tengok kartun. Di Syria, kartun dia cakap bahasa Fusha. Fusha ni bahasa baku, bahasa standard tuan-tuan. Leka tengok kartun. Lepas tu kalau ada pameran kitab, budak-budak lain semua beli kitab kan, besar-besar, berjilid-jilid kitab. Kita nak beli takut, kita tak reti. Aku beli buku kartun Syekh. Apa benda buku yang boleh saya beli tu? Cerita apa kau tu? Macam cerita macam cerita Frozen gitu tu. Cerita Walt Disney tapi terjemahan bahasa Arab. Dia main cerita kartun gitu kan. Jadi budak-budak kutuk aku, kartun dah lantak kau lah. Sebab bagi saya bahasa tu mudah. Kita duk cakap, duk ajuk. Dengan bahasa kartun tu lah aku menjadi penterjemah kepada ulama-ulama ni tuan-tuan. Tu kau jangan main kartun juga. Tuan-tuan semua, yalah, selain pada tu kita kena belajar lah kan, grammar dan sebagainya. Ala kulli hal, usahalah apa cara sekalipun, semoga Allah kurniakan kepada kita ni, paling tidak bila kita baca Quran kita faham apa yang kita baca. Walamma istawsaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min rasanati Zaid wa amanati. Lama Zaid ni menjadi penterjemah Nabi, dan Nabi tengok kecerdikan budak ni, amanahnya budak ni, wa diqqati fahmihi, mana segi fahamannya tu diqqah, mana tepat fahaman dia tu, detail. Iktamanahu ala risalati sama ila al-ard, maka Nabi memberikan satu lagi jawatan yang paling tertinggi, yang jarang-jarang sahabat-sahabat dapat jawatan ni. Apa dia tuan-tuan? Itulah jawatan faja'alahu katiban li wahyillahi subhanahu wa ta'ala. Dilantik Zaid bin Thabit menjadi penulis wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya kalau bahasa kita kan, dia ni dapat wahyu ataupun dapat Al-Quran first hand daripada Nabi SAW. Allah turunkan daripada Jibril turunkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW bacakan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu untuk dia tulis, catat semula ayat-ayat Al-Quran. Fakana idza nadara syai'un min Al-Quran ala qalbihi, setiap kali turun ayat-ayat Al-Quran, maka Nabi akan panggil Zaid, uktub ya Zaid tulis, dia akan tulis. Fa idza bi Zaid bin Thabit yatalaqqa al-Qur'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana fa ana fayanmu ma'a ayatihi. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu mengambil talaqi. Talaqi ni makna bertalaqi lah bahasa kita. Kan, ambil daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu demi waktu, masa demi masa, ambil tariyan, fresh daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanmu ma ayatihi, maka Zaid bin Thabit membesar di Madinah bersama dengan ayat-ayat Al-Quran daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسيلة والهدى وأصل مقام محمود رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وجل الله. وقد كان من فضل القرآن على زيد بن ثابت أن أنار له سبل الصواب في المواقف التي يحار فيها أولو الألباب. Antara kurniaan yang Allah kurniakan kepada Zaid bin Thabit dengan kehebatannya tentang Al-Quran, dia menjadi penyelesai masalah kepada perbalahan para sahabat apabila para sahabat ini khilaf dalam pelantikan khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lepas Nabi wafat, para sahabat khilaf siapa yang layak menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muhajirun, maka berkata golongan muhajirin, mana orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, dia kata apa? Fina khilafatu Rasulillah wa nahnu biha aula. Kami yang sepatut menggantikan Nabi menjadi khalifah sebab Nabi daripada kami. Minal muhajirin, min Quraisy, min Makkah. Wa qala ba'dul ansar, sebahagian orang Ansar kata la, bal takunul khilafatu fina wa nahnu biha ajdar. Bahkan kami yang sepatut menjadi khalifah sebab kami banyak support Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, daripada kalau kita tengok daripada perjanjian Bai'ah dulu, Bai'ah Aqabah yang pertama, perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, orang Madinah dah banyak support Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah siap sedia dah segala-galanya untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Al-Ansar kata kami yang layak menggantikan Nabi. Wa qala ba'dhumul akhar bal takunul khilafatu fina wa fikum ma'an. Ada pula sebagian kata apa? Ginilah payah-payah sangat kita lantik dua khalifah. Kan? Dua khalifah, dua Perdana Menteri ya, jeng negara tuan-tuan. Kan macam bini seorang, tok laki dua. Tak boleh gitu. Kalau tok laki seorang, bini empat tak apa. Kalau beranilah, kalau berani. Ya. Jadi dia kata ginilah kita buat dua khalifah. Satu di kalangan Ansar, satu di kalangan Muhajirin. Umar kata apa dia? Dua khalifah. Kalau ada dua khalifah aku bunuh seorang. Umar bunuh aja Syekh, tak cakap banyak. Jadi bila khilaf macam tu, wa kana labudda min kalimatin hasimatin bihajil Quran ta'idul fitnata fi mahdiha. Tak boleh tidak mesti ada satu kata putus yang bersumberkan daripada orang yang berpengalaman, yang pernah hidup dengan Nabi, rapat dengan Nabi SAW. Lalu apa kata Zaid bin Thabit Al-Ansari? Dia kata apa? Ya ma'syar al-ansar. Dia ni walaupun orang muda tuan-tuan, tapi dengan sebab kedudukannya dengan Nabi terlalu rapat, orang percaya dengan dia, orang beri thiqah, kepercayaan kepada dia. Dia kata ya ma'syar al-ansar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minal muhajirin fayakunu khalifatuhu muhajiran mithlahu wa inna kunna ansar Rasulillah fanakunu ansaran li khalifatihi min ba'di wa awanan lahu 'alal haqq. Zaid kata, wahai orang-orang Al-Ansar, Nabi di kalangan orang Muhajirin, maka sudah tentu penggantinya mesti di kalangan Muhajirin juga. Wa in kunna ansara Rasulillah, kita kan dulu menjadi pembantu Nabi, Ansar kan pembantu Nabi. Jadi masa Nabi hidup dulu kita bantu Nabi. Sekarang Nabi dah tak ada, kita mesti menjadi pembantu kepada pengganti Nabi SAW, iaitulah orang Al-Muhajirun. Kita mesti bantu mereka sebagaimana kita bantu Nabi ketika Nabi masih hidup. Tuan-tuan, bila dia kata macam tu, dialah orang yang pertama berbai'ah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Waqad ghada Zaid bin Thabit bi fadl al-Quran wa tafaqquhihi fihi wa tuli mulazamatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manaratan lil muslimin. Jadilah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu dengan kemuliaan Al-Quran yang dia miliki, wa tafaqquhihi, dan kefahamannya dalam Al-Quran, wa tuli mulazamatihi, dan lama dia belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu syarat nak belajar kena lama. Kita dah banyak kali ulang kan,
pesanan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Akhi lan tanalal ilmah illa bisittatin zakain wa hirsin wa bulghatin wa istibarin wa irsyadi ustadhin wa tuli zaman. Imam Syafi'i kata, akhi, saudaraku, lan tanalal ilmah, engkau takkan dapat ilmu kecuali kena ada 6 syarat. Illa bisittatin, ada 6 syarat baru kau dapat ilmu. Yang pertama apa dia? Imam Syafi'i kata apa? Zakain, kena ada cerdik. Belajar ni kena ada cerdik baru dapat ilmu. Kalau bodoh sangat susah juga tuan-tuan. Tapi itulah masalahnya, aku cerita kalau benda macam ni. Biasanya kalau tang ngaji agama ni, mak bapak jadikan sekolah agama pilihan yang kedua. Kan, nak masuk ke mahad ke apa ke, dia akan tunggu dulu keputusan UPSR anak dia tu. Dah ada keputusan tu dah keluar, kalau cemerlang dia hantar sama penuh. Tapi kalau dah lingkup dah, budak tu terlingkup dah, orang kata, barulah pergi ke telefon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak hantar anak ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Anak saya ni baru habis UPSR ni Ustaz. Keputusan taklah cantik sangat. Berapa makcik? 3Q2Z. Macam plat motor je kan. Kan? Melampaunya. Itu dah tak tahu nak kata apa. Tu bongong-bongong sungguh, kau tahu tak? Contohlah. Kan? Biasa macam tu lah aku tengok. Kan? Kita buka contoh dia kan. Nak daftar ke mahad ni. Tunggu keputusan dulu Syekh. Dah habis, dah keluar, dah tahu yang mana okey, mana tak okey. Yang tak okey tu disumbat hantar ke sekolah agama. Lepas tu yang tu nak jadikan ulama. Luku kepala pun tahu. Hantarlah cerdik mangkuk. Oi, kau ingat agama ni second hand ke apa? Tuan-tuan jangan main-main tau dengan agama. Jangan buat agama ni second hand. Kuang hajar tu orang panggil. Aku bukan nak action. Anak saya 5A tuan-tuan. Full level. Riak dah pula. Tapi aku tak hantar sama. Aku bagi aku agama tu penting. SPM tu penting, tahu tak? Sijil padang mahsyar tu penting, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah, dia dapat anak dia 5A, terus hantar ke mahad kita orang. Baru ni keluar keputusan apa? SPM Anak dia dapat 8A. Bila tengok anak dapat A, mak dia dah susah hati. Suruh anak berhenti sekolah mahad kita orang, masuk tak tahulah belajar kat mana. Anak tu menangis-nangis tak nak berhenti tuan-tuan, nak belajar agama. Inilah orang kita. Duk besar sangat ke dunia. Aku tak kata salah dunia tu. Tapi kenapa kalau bab agama semua second choice, pilihan kedua. Macam ladies choice lebih kurang macam tu dibuat agama ni. Mangkuk hayun betul lah. Kau jangan main-main dengan agama. Besok kau masuk lubang kubur, kau menyesal tak habis. Na'udzubillah min zalik. Ya. Biar hantar anak yang paling cerdik. Dulu saya pernah cerita kot tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak hantar anak saya, boleh? Boleh. Tapi Ustaz, anak saya ni telinga tak pernah dengar. Kau ingat sekolah aku sekolah apa? Cacat pendengaran apa? Dia boleh kata macam tu. Saya nak hantar, tapi anak saya telinga tak pernah dengar Ustaz. Itulah syarat hantar agama lah, kata. Tapi adik-adik dia yang lain okey Ustaz. Oh okey. Abang-abang dia semua okey. Oh okey. Habis belajar kat mana? Oh, yang abang okey tu kita hantarlah. UK, Australia, Moscow, Haram Jadah, geram lagu ni. Oh, yang tu kau hantar kat sana, yang pekat badak kau hantar agama. Geram je aku ni, kau tahu. Kata macam mana tuan-tuan? La haula wala quwata illa billah. Cuma, tapi tak mustahil. Kalau yang bodoh tu besok jadi ulama besar, tak mustahil. Contoh, tak payah contoh jauh-jauh lah. Guru saya sendiri, almarhum Syekh Haitham Al-Minnini. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Bacaan Quran dia seperti bacaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Cerita dia ni, dia masa kecil otak dia tak berapa nak betul. Dia memang ada masalah otak dia. Mak dia bawa anak dia ni jumpa ke Syekh Mahyuddin Kurdi, seorang ulama terkenal Syria, alim, waliun min awliyaillah, orang yang zuhud, yang warak, subhanallah. Mak dia kata apa? Ni yang cerita ni Syekh cerita lah, bukan dia cerita, Syekh cerita pada kita orang. Dia kata mak dia ni hantar dia ni ke Syekh Mahyuddin, Muhammad Mahyuddin Kurdi ni. Dia kata apa? Syekh, kau ambil lah anak aku. Bukan ambil tu bukan nak suruh dia mengaji ke belajar, pasal tak ada harapan dah budak ni, wayar dah putus, berapa banyak wayar dah putus. Dia kata kau ambil lah anak aku ni, kau belalah buat dia sebagai khadam. Tahu khadam?
basuh jamban, korek longkang, susun slipper, angkat baju, basuh kereta, tu khadam. Syekh Mahyudin Kurdi tuan-tuan ambil budak ni, terima budak ni. Tapi subhanallah, Syekh Mahyudin ni bukan orang sebarangan tuan-tuan. Tengok gambar dia, tengok muka dia dekat video. Tengok muka dia, kita mungkin teringat sahabat Nabi lah. Ya. Mulut dia tu bergerak aja, mulut bergerak. Istighfar, selawat ke Nabi tak berhenti mulut dia. Jadi dia ni kan, dia ambil budak ni, dia jaga betul-betul tuan-tuan, dijaga. Dia tak jadikan khadam tau. Dia jaga betul-betul. Sampailah kalau tak silap saya, guru saya tu umur dia 13 tahun dah menghafal Quran dalam keadaan otaknya tak betul tu. Allah Taala betulkan otak dia dengan sebab Al-Quran. Jadi siapa yang otak tak betul, cuba menghafal Quran, tengok macam mana. Kau tak dijak, jangan marah ke aku. Ngapa betul-betul? Betul Syekh. Al-Quran itu kan syifa, penyembuh segala penyakit. Sampailah almarhum guru saya tu tuan-tuan, antara qari yang terkenal di Syam, segi makhraj bacaannya. Dengarlah tak percaya bacaan dia. Saya bila cerita benda ni dekat orang Syria kan, yang bahagian Al-Quran, semua iktiraf. Syekh Haytham Al-Minni ni antara qiraat yang paling sharp dia punya makhraj. Cantik makhraj dia. Korang ni faham ke tidak aku cerita apa? Kan? Tuan-tuan semua. Jadi saya belajar Quran dengan dia. Walaupun sempatlah belajar makhraj dengan dia kan, walaupun tak lama. Tapi ditayarkan Allah, umur dia tak panjang. Dalam 30 lebih meninggal dunia tuan-tuan. Rahimahullahu ta'ala. Jadi ada juga kes macam tu. Ya, tapi itu special lah. Sebab tu kita kena ingat, agama ni kena yang ambil yang cerdik. Jadi Imam Syafi'i kata pertama kena zakain. Yang kedua hirsin, bersungguh-sungguh belajar. Bukan belajar sambil lewa, menganga-nganga, sambil korek-korek hidung. Tak pandainya kita. Belajar betul-betul. Bukan main-main. Kena menghafal. Bagi orang yang nak belajar lah. Ataupun nak bagi semangat kepada anak-anak tuan-tuan yang belajar. Dulu kita kalau belajar kat asrama, dulu kat Syria tu dulu. Saya ingat tuan-tuan, saya kalau makan, saya bagi waktu makan hanya tak boleh 15 minit. 15 minit je makan. Makan tengok jam ni. Tengok jam. Sikit lagi. Cukup berhenti. Melompat pergi ke apa orang kata, ke bilik, ngulang balik, menghafal. Gitulah kena bersungguh belajar. Itu pun tak pandai-pandai lagi. Wastibarin. Yang ketiga Imam Syafi'i kata kenapa? Kena banyak sabar. Belajar ni kena banyak sabar. Kita pun sabar, mak bapak pun kena sabar juga. Dia kalau kerja tak tahan kan, belajar tahun 2-3 tahun, dia kata tak nampak apa anak aku ni. Kau pindah je lah sekolah lain. Dia pindah sekolah lain tuan-tuan. Dia masuk tahun, contohlah tahun 1 balik. Lepas tu duduk 2-3 tahun, tak jadi juga anak aku. Dia pindah pula sekolah lain, masuk sekolah lain tahun 1 juga. 6-7 tahun tahun 1. Tak pandai-pandai budak tu. Pasal apa? Pasal tak sabar. Dalam orang mengaji ni tuan-tuan, ada seekor setan. Setan tu kerjanya membisikkan dalam hati orang belajar ni. Dia kata apa? Sama khair. Dia bagi setan sama khair. Maknanya dia apa? Sekolah sana lagi best. Gitulah dia kacau je kita. Bila kita masuk sekolah tu, kita rasa tak best, dia pun kata kau berhenti je lah, kau pergi masuk sekolah lain pula. Kita pergi sekolah tu pula. Lepas tu tahun 2 tak best. Macam tak best je sekolah ni. Setan kata kau pergi pula sekolah lain lah. Gitulah. Lalas keluar tak ada apa tuan-tuan. Jadi pening macam tu aje. Tak boleh. Kena sabar. Wastibarin wa bulghatin. Kena ada duit, belanja, tambang, kena ada. Jangan sikit sangat. Ini mentang-mentang sekolah agama ke Allah wa Rasul. Sekolah agama je mentang-mentang sekolah agama nak free manjang. Kalau tuition tak apa pula bayar. RM30, RM40, RM50. Oh kalau Quran berkira. Berapa yuran sekolah ustaz? Taklah mahal sangat kita kata. 200 lebih. Oh contoh. Ustaz telah menjual ayat-ayat Allah. Poyolah kau ni. Sedaplah mulut kau cakap menjual ayat Allah. Habis kau ingat ustaz apa sekolah aku tu makan angin hari-hari. Ingat ustaz aku makan friskies apa? Pun orang juga mangkuk kan melakunya. Kena ada bulghah, kena ada duit, kena ada belanja. Yang cakap tu Imam Syafi'i, bukan Imam Masjid, bukan Imam Surau bang oi. Wa bulghatin wa irsyadi ustazin. Waktu belajar ni kena ada guru yang reti, yang menguasai. Jangan kau main rembat aja. Ini masalah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak belajar apa-apa subjek,
pastikan guru yang mengajar tu memang dia menguasai. Jangan main celup-celup aja. Jangan. Nanti rosak kita nanti. Kalau nak belajar akidah, cek latar belakang guru tu. Memang dia spesialis bahagian akidah. Okey, belajarlah dengan dia. Bahagian bab muamalat, ke bab fiqah ke kan? Belajar dengan orang yang latar belakang muamalat atau belajar bahagian syariah orang panggil. Belajar dengan dia. Tafsir dan sebagainya. Kena ada orang macam tu, especially jangan kau rembat semua macam marba. Tak boleh belajar macam tu. Kena ada irsyad ustaz. Tapi orang kita tu lah. Kadang belajar pun tak nak. Akhir belajar dengan YouTube. Belajar dengan Syekh Google. Confirm tak berkat ilmu kau. Cakap banyak tak ada. Baru belajar 1-2 hadis, dah belagak. Hadis ni sahih ke tidak? Aku sepak pun kau pun tahu. Hadis sahih lah sangat. Tanya takrif sahih apa? Takrif sahih. Tak tahu. Lepas Imam Syafi'i kata yang keenam apa dia? Waturiz zaman. Belajar kena lama. Tak boleh belajar kejap-kejap pandai. Tak jadi. Semua ulama-ulama belajar lama tuan-tuan. Lama. Quran diturunkan pun lebih kurang 23 tahun tuan-tuan. Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi sebab tu kalau orang tanya mahal ustaz berapa tahun? Mak saya 6 tahun. Habis 6 tahun kena berkhidmat setahun di ma'had supaya ilmu dia boleh digunakan. Orang kata dia freshkan balik ilmu dia. Lamanya ustaz, lama apa benda 6 tahun. 6 tahun tu bang tak tahu benda lagi. Kalau saya cerita saya belajar kan. Saya belajar agama tuan-tuan sejak tahun 82 sekolah pondok. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Berapa tahun tu? 11 tahun. 92 pergi Syria. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 balik Malaysia. Berapa tahun? 17 tahun. Lepas tu sambung Al-Azhar. Al-Azhar saya masuk sekejap aja. Saya tu masuk tahun akhir. 18 tahun. Sambung master 3 tahun. Jadi 20 beda lebih dah ni. 23 tahun lebih kurang. Benda aku tahu. Tak ada benda gini ya. Tembiran kurang je kerja aku. Gua pun suka ke. Tak ada benda je. Serius aku cakap. Tak ada benda. Sebab tu kalau sekadar mengaji 6-7 tahun, tak ada benda. Bela je. Tak ada benda. Kosong. Fadhi. Maafishi. Orang Arab kata. Jadi belajar ni kena lama. Orang dulu belajar 10 tahun. Barulah ilmu dia tu dia kau mantap gila. Kita buat BA 4 tahun dah ada poyo macam bagus sangat. Oh BA syariah, BA usuluddin. Cakap macam ulama mujtahid. Apa benda kau? Orang dulu belajar lama Syekh. Belajar lama ni tuan-tuan bukan sekadar ilmu tu. Kau belajar lama tu sebab tu dia kata dalam kitab ni mulazamah, tulul mulazamah. Belajar dan kau mulazamah dengan guru kau berkhidmat dengan dia untuk mendapat keberkatan ilmu. Ada orang dia belajar je tapi tak ada keberkatan ilmu. Dia belajar tapi dia tak pernah berkhidmat dengan guru dia. Bila kau tak pernah berkhidmat dengan guru kau, macam mana kau nak dapat doa daripada guru kau? Takkan dapatnya. Beza tau kalau kita ngajar kan. Kita perhati je budak-budak dalam kelas ni. Ada budak ni Contohlah kalau dia pandai, okey kita doakan dia. Dahlah pandai, lepas tu banyak berkhidmat. Kalau ustaz masuk, dia lah dulu cium tangan lah, contohlah kan, susun selipar, tolong angkat beg, contoh. Kita ni tengok dalam hati senyap-senyap doakan budak ni, ya Allah berkatkanlah budak ni, ya Allah berkatkan budak ni. Kalau dah sebulan ustaz doa macam tu, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, tak berkat budak tu. Berapa ramai tok guru pondok ni tuan-tuan yang dulu belajar tak pandai, tapi dengan berkat doa guru-guru mereka jadi alim. Salah seorang guru saya lah kan, almarhum nama arwah Tuan Guru Haji Sulaiman, meninggal lama dah. Dia ni cerita dia belajar Pasir Tumbuh dulu, pondok Pasir Tumbuh, tak reti benda. Dia kata tak reti, nakal ya Allah, nakal. Tapi setiap Jumaat dia akan berkhidmat basuh motor tok guru dia. Tok guru nak pergi sembahyang Jumaat kan, dia basuh tayar. Zaman tu kan zaman tanah merah gitu, jaga sipar tok guru. Sebab budak-budak dulu nakal juga. Dia nak dapat berkat tok guru, dia rembat sipar tok guru sekali. Sabar je dia. Nak buat tangkal ke apa aku tak tahu. Nak sangkut dekat leher kot. Jadi arwah guru saya ni, kerja dia tu jaga sipar tok guru, basuh,
motor Tok Guru. Tok Guru panggil dia, Man Selangor, mana Man Selangor? Kan? Sampai Tok Guru dia mati, tuan-tuan. Dia belajar juga. Tapi gitulah. Tapi subhanallah, Tok Guru dia mati, dia ganti Tok Guru dia dengan Joe. Kan? Ini semua berkat, doa. Kita kadang-kadang masa belajar kan, memang tak nampak benda. Benda lah aku belajar ni. Tak faham, Syekh. Serius aku cakap. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman lah ya. Kita yang mengaji agama ni, kita ada pengalaman macam tu. Lama kita belajar benda lah ni aku tak faham. Sampai waktunya Allah akan buka hati kau faham benda tu. Padahal bila kita tengok ni kan, dulu aku tak faham dulu benda lah. Masa saya belajar dulu ada satu dalam nahu, bab badal. Allah benci sungguh aku bab badal ni. Benda badal ni. Kau pernah dengar badal? Bukan badak, badal. Badal lah dalam bahasa Arab kan. Ada badal ba'd min kul, badal istimal, badal ghalat, badal kul min kul. Contohlah, contoh ni contoh. Dalam bab badal ni dia kata apa? Akaltu raghifa thuluthahu. Aku makan roti 1/3 daripadanya. Kita ni budak-budak, apa benda pula makan roti 1/3? Ada matematik pula ni. Matematik lah pula aku cakap. Menyampah je lah aku tak faham. Sampai ustaz yang mengajar tu tension tengok aku. Kau ni apa hal tak faham? Orang lain semua faham, kau bila nak faham? Aku nangis, tak faham kan. Tuan-tuan tahu bila saya faham? Saya belajar bab badal tu masa dekat Malaysia lah kan, umur mungkin budak tahun 84. Saya pergi Syria tahun 90-an baru aku faham. Lagi ni punya badal. Sirah ni saya ngajar tuan-tuan, sirah ni kan. Masa kita belajar dulu, haram aku tak faham dan memang aku tak minat. Kalau dengar sirah, alamak menyampah dulu. Tarikh ni menyampah. Pasal bila cerita sirah, aku nampak unta padang pasir. Unta padang pasir. Lepas tu dia buat pasir. Tak faham dia. Tapi kita belajar jugalah. Sampailah belajar dekat Syria, belajar sirah betul-betul, Allah buka pintu hati. Nampaklah, oh gini ceritanya. Tapi kena lama. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Tuluz zaman. Belajar lama, musahabah, berkhidmat dengan guru, dapatkan doa dia, baru ilmu kita berkat. Tapi kalau sekadar kau belajar dengan Syekh Google, kau beranganlah dapat berkat. Tobat tak dapat tuan-tuan. Dia yang paling penting doa guru kita tu. Waktu saya masa habis Syria dulu tuan-tuan, saya jumpa seorang-seorang Syekh saya cium tangan, minta dia doa, semua doakan belaka. Suka sangat kita ni, biarlah aku tak pandai bodoh, biarlah. Yang penting dia doakan aku. Bila dapat doa tu, rasa macam entahlah, susah lah aku nak cakap. Bayangkan kau belajar dengan dia 6-7 tahun kan. Kau belajar lama dengan dia, last kali dia doakan kau. Macam. Gitulah perasaan saya tuan-tuan. Saya masa belajar dulu kan, daripada kecil dia ajar, cari keberkatan ilmu. Cari keberkatan ilmu. Itulah yang Tok Guru kita pesan. Saya nak dengar daripada mulut guru kata kau belajar berkat. Tak pernah dengar tuan-tuan. Dapat dekat mana? Dekat Syria lah. Habis belajar tu, kita jumpa Syekh, jumpa dengan dia, doakan kita. Dia kata semoga Allah berkatkan kau, Allah berkatkan perjalanan kau, Allah berkat. Allah kata seronoknya lah dapat doa macam seronok. Lebih seronok daripada kita dapat mumtaz dalam peperiksaan tuan-tuan. Doa guru tu penting. Jadi dengan sebab doa ni, insya-Allah Allah berikan kepada anak-anak kita, diri kita ilmu yang berkat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah cerita kita pada malam ni. Pasal saya ada satu lagi program kat Selayang malam ni. Kebetulan akhir cerita, ringkaskan cerita, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu meninggal dunia di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan ketika beliau meninggal dunia, Abu Hurairah kata apa? Telah hilangnya dakwat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dakwat ini diganti kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, juga seorang yang amat alim, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelaran Hibru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dakwat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan lebih kurang cerita kita pada malam ni. Ya, kalau anak-anak tuan-tuan belajar agama, khabar ke dia, belajar ke dia lama. Cari keberkatan ilmu. Zaman sekarang saya cakap terang tuan-tuan, orang dah tak jaga dah bab keberkatan ilmu. Kalau sekolah agama tak jaga, sekolah menengah kau jangan tanyalah, confirm fail. Saya pernah ceramah dekat satu ceramah sekolah menengah kan, pasal ilmu ni. Saya ceritalah dekat budak-budak pasal keberkatan ilmu ni. Habis ceramah, cikgu jumpa saya.
Ustaz ceramah apa tadi Ustaz cakap keberkatan ilmu tu? Apa benda berkat? Saya tak pernah dengar pun ilmu tu ada keberkatan. Eleh. Kau cikgu kau tak tahu ke ilmu tu ada keberkatan. Patut anak murid kau degil-degil nak mampus. Pasal kau pun tak tahu. Aku bukan nak cakap bang minta maaf, kau jangan basah hati dengan aku dengan saya tuan-tuan Kita kan budak ngaji agama ni, bila kita tekan macam tu automatik jadi baik tau. Walaupun dekat luar Samseng, Kutu Beraha, abang kawasan, keep it up. Bila masuk sekolah yang jaga bab-bab berberkat ni, kalau jumpa kita, ya Allah, punya jaga adab, jaga akhlak. Sebab kita cakap ke dia, jaga adab ilmu, jangan main-main, berkat ilmu kau kena cari. Tuan, dengan doa tu, insya-Allah budak tu berjaya tuan-tuan. Paling tidaklah tak berjaya, dia berjaya menang lumba motor dekat Argentina tuan-tuan. Kau ingat sebarangan ke mamak tu? Mamak tu belajar pasti tu, kau tahu. Pasti dekat kampung Perak sana. Tu bukan pelajar pasti tu. Berbanggalah budak pasti tuan-tuan Okeylah, begitulah kisah kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saya dan Allah Taala berikan keberkatan ilmu kepada kita semua insya-Allah. Amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan macam biasa tuan-tuan, Mahat kami memerlukan bantuan keuangan untuk kita meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir.